Oh, apa? Ibu sana sikit. Ya, adik ikut apa? Alhamdulillah. Boleh suara saya ni okey? Bismillah, bismillah. Kita dekat sikit. Ini bapa yang ini tanda rindu ni. Apa kita tak jumpa? Apa tu? Tak apa, tak tahu dia lagi. Anak saya. Macam mana? Dah ayah dia Arab. Ya. Ayah dia. Saya kahwin dengan orang Arab. Arab Yaman. Saya belajar Arab juga tapi Arab lain. Saya belajar Mesir. Okay. Ya, betul-betul kita kompon. Betul-betul. Okey. Sekitar ni kan? Okey. Bagi nama dia Kaju. Okey, boleh. Okey, ibu-ibu kita pakai buku ni. Isteri dan Puteri Rasulullah, cetakan Telaga Biru. Ada tak yang tak ada buku dan nak berhasrat untuk nak buku ni? Berapa orang? 1, 2, ada lagi? 3. 3 ke 2? Macam 2 je? 2 ya? Okey, ada lagi? 3 ya? Okey. So 3, ada lagi yang lain? Ada. So 3 kat tu. InsyaAllah kita akan tambah lagi. So siapa yang nak boleh bagi tahu hal ini pada Kak Ju ataupun angkat tangan bagi tahu, insyaAllah kita akan tambah supaya kita boleh mengaji. Ada kitab lah bersama dengan buku ni, insyaAllah lebih jelas lagi. Balik rumah boleh buka. Okey, insyaAllah kita sambung ke surat Pak Muhammad. Betul tak saya? Betul kan? Okey, Alhamdulillah. So insyaAllah kita mulakan dahulu kuliah muslimat kita dengan bacaan Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa khabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Makan tengah hari dah semua? Menu apa puasa? Ramai yang puasa Wednesday ni kan? Menu apa tu yang dah makan? Menu rahsia. Saya makan sup hari ni. Jadi dia tekak tak apa-apa dah okey sangat. So jadi bila sup-sup tu kita rasa terbuka sikit untuk kita bernafas. InsyaAllah, Alhamdulillah. Ala kulli hal, terima kasih atas doa yang dikirimkan untuk kelahiran puteri anak ketiga kami lah. So ini yang besar ni Sumayyah. Tak kira Sumayyah pula, nama dia Usamah. Yang adik Suhaib. So yang ketiga Sumayyah lah, kita bagi nama Sumayyah Al-Muntasir. Sebab dia orang kena bawa nama keluarga Ustaz daripada keturunan Al-Abbasiyah.
daulah, dia ada Uthmaniyah kan, Uthmaniyah, Abbasiyah, so mereka daripada keturunan Abbasiyah lah. Namanya, nama keluarganya Al-Muntasir. Baik, Alhamdulillah, syukur kita bertemu kembali untuk kali pertama selepas saya bersalin. Dan kita berhenti hari itu untuk isteri Nabi yang ke berapa? Ketiga lah kan. Yang pertama Sayyidatina Khadijah. Lepas tu yang kedua Saudah dah. Saudah dah. So jadi ini yang ketiga, iaitu Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar, ya, isteri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri yang paling banyak sumbangan dia dari sudut sanad hadis. Sebab tu yang lain-lain kita boleh tengok isteri-isteri Nabi yang lain semuanya sudah berusia kan, sudah ada anak dan janda, tapi salah seorang ataupun satu-satunya yang ini Sayyidatina Aisyah, yang Allah SWT bagi Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah sewaktu umurnya muda ataupun kanak-kanak, 6 tahun, dan kemudian duduk bersama dengan Rasulullah umur 9 tahun, dan kemudian bersama dengan Fatrah yang berada di Madinah, Fatrah yang penyempurnaan ataupun penurunan wahyu yang sangat banyak. Rupa Allah nak bagi apa? Nak bagi record tu. Kalau kita record pakai recorder, ataupun pakai telefon ke, pakai kamera ke. Tapi di record asalnya, record itu adalah dengan insan itu sendiri. So sebab tu orang Arab, ibu-ibu, mereka sangat menjaga dia punya hafalan dia. Dia jaga hafal tu sangat-sangat. Hafalan itu pada akal, hafalan itu pada jiwa. Kalau kita jaga buku, patut kita jaga buku, tapi kita kena hafal juga apa yang ada dalam buku. Itu lebih utamalah. Macam mana Al-Quran itu kita menjaga mushaf dan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu caranya Allah nak bagi ilmu itu disampaikan boleh berterusan antara perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi, isteri dia sendiri, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kita sekarang ni nak masuk muka surat 44. Surat 44 kita nak masuk separuh lagi, iaitu isteri yang berjiwa mulia. Ya. Jadi isteri ini, kalau kita tengok seorang isteri tu jiwanya, ya, bukannya jiwa yang kecil, tetapi isteri para pejuang. Dan apatah lagi isteri Nabi nak bawa risalah ni, risalah yang diturunkan pada Nabi bukan pada masyarakat Arab saja, seluruh dunia. Bukan pada waktu Nabi diturunkan menjadi Nabi, latih jadi Nabi sahaja, tapi selepas tu dah tak ada. Tidak, sebaliknya, apa yang diturunkan kepada Nabi sampailah kiamat. Lama nak pakai ni, orang kata evergreen syariat tersebut. Jadi pastinya isteri tersebut ada jiwa yang besar. Okey, jadi kita nak tengok bagaimana jiwa Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah merupakan seorang isteri yang berjiwa mulia, dermawan dan sabar mengharungi kehidupan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang serba kekurangan. Jangan faham, salah faham. Nabi ni banyak kurang ya. Bukan yang tu. Maksudnya kehidupan tu kurang dari sudut luarannya. Kurang dari sudut dunianya. Bukan kurang dari sudut jiwanya. Tidak, jiwanya besar, tapi rumahnya kurang besar. Makanan dekat rumah tu kurang cukup. Perhiasan dekat rumah tu tak berapa nak ada. Duit yang diberi semua dibelanjakan untuk agama Allah. Maka kita boleh tengok Sayyidatina Aisyah bukan seorang isteri yang apa kita kata
bercakap kerana banyak kurangnya tadi, tapi sabar. Ada jiwa yang besar menghadapi kekurangan yang ada. Hingga pernah dalam jangka waktu yang lama di dapurnya tidak terdapat sebarang api untuk memanggang roti ataupun keperluan memasak yang lain. Kalau tak ada sesuatu yang yang boleh dimasak ibu-ibu, bila kita kata tak ada api tu bukan lighter yang tak ada, tapi maksudnya barang nak masak tu yang tak ada ibu-ibu. Apakah makanan keluarga ataupun rumah tangga Nabi pada waktu itu ibu-ibu kalau tak boleh masak? Kurma lah ibu-ibu, kurma dan air. Dipanggil sebagai benda hitam dan benda putih yang dimakan, ataupun kurma berserta susu. Kurma berserta dengan susu. Tak ada benda nak dimakan. Paling-paling kurang pun ada di rumah Nabi SAW cuka untuk dimakan bersama dengan roti-roti yang kering. Inilah kehidupan, hakikat kehidupan rumah Nabi SAW. Jadi dia sabarlah ibu-ibu. Selama itu mereka hanya memakan buah kurma dan minum air putih sahaja yang tak perlu dimasak. Kalau kita mengamuk dah ibu-ibu, mengamuklah. Suami bawa apa yang tak berapa nak mahal sangat pun, ni je bang. Kan? Ni je bang kan? Bila nak makan dekat kedai best-best ni kan? Biasa makan kat kedai biasa-biasa je. Tapi tak pernah isterinya yang mengeluh atas kekurangan tersebut. Ketika kaum muslimin peringkat kedua telah menguasai berbagai-bagai kawasan jajahan, ibu-ibu, sebab tu benda yang paling utama ialah kita menakluk tanah. Islam juga sangat-sangat mencari perkara tersebut. Lagi banyak tanah yang kita boleh jajah, lagi banyak kekayaan yang kita boleh menempah. Kita, masyarakat kita, kalau kita ada kekuatan ini pada umat zaman dahulu ataupun orang-orang yang terdahulu, orang-orang lama kita, dia sanggup untuk tidak bermewah semata-mata untuk beli tanah, betul tak? Mereka sanggup hidup biasa-biasa, makan yang biasa-biasa, yang penting ada tanah. Terbalik kan dengan generasi, jadi saya lah senang kata, generasi anak-anak ibu-ibu, dia sanggup makan mewah, walaupun rumah tu dia tak ada rumah, tak apalah, menyewa pun tak apa, macam dia rumah duduk kecil tak apa, yang penting makan mewah. Dia terbalik, dia terbalik sebab kita diajar untuk tidak apa orang kata sanggup untuk tak boleh susah, dan anak kita juga diajar untuk tak boleh susah. Dulu saya nak makan KFC, kalau demam je ayah offer KFC. Bila demam je boleh nak makan KFC tak kan, padahal tak lalu tu, tapi sebab tak pernah kan, harga pula nak makan KFC, nak macam tu, padahal tak makan sangat pun. Hari ni anak kita dalam seminggu tu sekali je dah tak makan KFC. Tanya cucu-cucu kita kan, seminggu sekali dia tak makan instant food, KFC ke, ikutlah McDonald ke, pizza ke, seminggu sekali je. Yang lain mesti makan. Diajar untuk tidak mencari sesuatu yang kekayaan tu lambangnya apa? Kekayaan tu lambangnya pada tanah, pada kawasan. Dan apabila Islam nak hukum, Islam kena mencari kawasan. Sebab itu digalakkan untuk dihantar gubernur-gubernur ini untuk menawan, istilahnya lah menjajah. Tapi sebenarnya kita bukan nak jajah, kita nak buka, iaitu iftitah, fathu, ataupun dibuka kawasan tersebut, dan akhirnya Islam yang mentadbir. Di situlah Islam mula kuat. Islam tidak pernah menafikan keperluan kekayaan dunia. Kerana kekayaan dunia itu kalau diurus dengan baik, dia akan membawa kepada kekayaan yang betul. Tapi kalau dunia itu tidak diurus dengan baik, dia akan jadi hamba nafsu je lah. Bayangkanlah kalau kita
tak ada masjid. Bayangkan kita tak ada kekayaan. Umat Islam tak apa, umat Islam tu kena redha, kena zuhud kan. Tak payah ada kereta, tak payah ada sekolah. Semayang kat mana? Semayanglah dekat bawah pokok-pokok. Macam tu. Kelas kat mana? Kelas bawah pokok-pokok. Bagaimana Islam ingin besar, ingin mengembang, memberikan manfaat kepada lebih ramai lagi orang. Dan ini yang kita tengok, bila nak berkembangnya Islam itu, dia akan mula menjajah ataupun membuka kawasan-kawasan. Dan seterusnya akan datang kekayaan lah yang melimpah. Sebab pada tanah ada orang dalam tu. Dan bila ada orang yang akan memberikan sumbangan kepada Islam ataupun umat Islam secara langsung, pentadbiran Islam itu sendiri. Sayyidatina Aisyah pernah diberi wang sebanyak 100,000 dirham. Si Maida tengok cerita piramid kan, tahulah juga dirham dengan dinar tu. Okay, dirham ini mata wang untuk apa ibu-ibu? Perak, silver. Kalau dinar adalah mata wang untuk emas. So dua ini yang akan stabil sampai bila-bila. So sekarang kita dah masuk tahun depan katanya pinjaman rumah, kereta apa semua naik lagi. Tahun depan. Tahun ni berapa kali naik OPR? Banyak kali lah senang kata. Rasanya 3 kali ke 4 kali macam tu kan. Jenuh dah. Asyik cakap dengan HR kan. Naikkan lagi. Tahun depan naik lagi. Kenapa? Kerana kita tak ikat mata wang kita dengan dinar dan dirham. Kita ikat dengan dolar. Dan dolar pula tak diikat dengan emas. Dulu dolar ikat emas. Tapi satu masa tu, tahun berapa tu, dia dah tak ikat dah. Dolar tu boleh dicetak, wang dolar tu dengan emas yang ada. Tak, boleh cetak berapa banyak nak cetak lah. Sekarang dah berlaku inflasi. Dan inflasi ni tak akan turun, dia akan terus naik. Cerita ekonomi pula ya. Tapi dalam Islam ajar semua benda. Dalam Islam ajar semua benda. Emas dan perak yang akan stabil sampai kiamat. Jadi belilah emas banyak-banyak ya. Kalau ada duit beli emas. Sebab dia tak akan berlaku inflasi. Okay? Jadi yang berlaku inflasi ialah sesuatu yang dicetak tak diikat dengan emas. Okey? Baik ibu-ibu. Apa yang Sayyidatina Aisyah buat? Wang itu terus dibahagi-bahagikan kepada orang ramai hingga tidak berbaki sekeping pun di tangannya. Padahal pada waktu itu di rumahnya juga tidak ada apa-apa. Dan waktu itu dia berpuasa. Salah seorang pelayannya, maksud pembantu Sayyidatina Aisyah berkata, alangkah baiknya lah kalau engkau membeli sepotong daging meskipun dengan harga 1 dirham sahaja untuk berbuka puasa. Sayyidatina Aisyah lantas menjawab, seandainya engkau mengatakan hal itu dari tadi, nescaya aku melakukannya. Allahu Akbar. Yang sedang lapar puasa ni dan tak ada apa-apa pun nak buka kat rumah, tapi bila dapat duit, punyalah hatinya sangat-sangat dermawan, sangat-sangat mengutamakan ithar. Ithar ni satu sifat yang ada pada isteri-isteri Nabi, iaitu melebihkan orang lain lebih pada diri sendiri. Pendapat ataupun sifat ithar ini memang dia berlawanan dengan jiwa kita ini. Sebab jiwa kita, dia ada satu sifat yang namanya ananiyah. Jangan bagi nama anak ananiyah ya. Nampak macam sedap macam bahasa Arab Ustazah ya. Ananiyah. Lawan ananiyah ialah ithar. Dapat tak dia punya perkataan dia macam mana? Oh, dia mau saya tak menulis ni. Mari kita tulis sikit. Dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Melayu. Ustazah, mana yang sikit? Saya pun tak tahu, saya tak tahu pun kelas melukis. Suka sangat melukis. Okey, boleh nampak kan ibu-ibu kan? Di kreatif ada
Awalnya Anania. Anania Isa. Bahasa Arab lawan ke bahasa Arab. Anania ni pentingkan diri. Isa mengutamakan orang lain. Sehingga yang mengutamakan orang lain ni, sehingga dia melupakan ataupun macam dia tak teringat dah pasal diri dia. Sebab dia sangat-sangat tak sanggup tengok orang lain susah. Dia susah tak apa. Ini sifat para sahabat. Sifat para sahabat, sifat para isteri Nabi ada. Sifat ithar. Anania tak payah disuruh lah. Memang kita memang akan sayang diri kita. Anania sifat yang mana aku akan fikir tentang diri aku, ataupun dalam istilahnya pada hari ini macam kapitalisme lah. Ekonomi, sistem ekonomi kapitalis. Dia akan fikir pasal yang penting aku untung. Orang sakit tak apa. Yang penting aku untung. Orang rugi tak apa, tak ada masalah. Ini anania. Sebab tu Al-Quran Allah turunkan banyak ayat yang supaya kita ni tengok orang lain, kita bantu orang lain, kita mudahkan orang lain, nak menanam sifat ithar di dalam diri kita. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tarbiyah yang direct dapat pada Nabi, subhanallah ibu-ibu, tak payah nak bagi tahu ya, sangat mudah mereka ini mengeluarkan sesuatu untuk orang lain. Sampai dia terlupa untuk letak dekat dalam kocek sendiri. Ya, terlupa untuk letak dekat rumah sendiri. Kita bagi juga kat orang, tapi bagi orang yang seluar-seluar yang dah koyak zip tu, ataupun baju-baju yang dah memang kita pun tak teringin nak pakai dah. Itu baru kita bagi pada orang. Tapi para sahabat Nabi dan isteri-isteri Nabi, dia sangat, ya, itulah sifat mereka di dalam memberi, sangat ringan tangan mereka untuk memberi. Dia merupakan wanita yang tidak pernah berasa sengsara dengan kemiskinan. Allah Akbar. Ya, dia tak kisah pun kalau miskin, dia tak rasa susah pun kalau susah. Dan tidak mungkin dilalaikan oleh kekayaan. Kalau Sayyidatina Aisyah nak gunakan waktu tersebut, iaitu Nabi sebagai seorang ketua agama, Nabi sebagai seorang ketua negara, Nabi sebagai seorang ketua perang, Nabi dapat bahagian kan daripada harta rampasan perang, ibu-ibu, 1/5 khumus untuk keluarga Nabi, untuk Nabi dan keluarga. Itu pendapatan Nabi. Kalau Sayyidatina Aisyah nak jadi kaya, nak bermewah-mewah, the right time, masanya sangat sesuai. Al-maklumlah kita, kan saya tengok kalau isteri-isteri pembesar, kan, isteri-isteri pembesar ni, contoh kalau macam dalam tentera dia ada apa? Dia ada panglima kan? Dia kata, Ustazah, panglima ni besar dah, tapi ada lagi besar pada panglima. Oh ya ke? Ada lagi besar pada panglima? Ada. Isteri panglima. Sebab apa? Kita semua dengar arahan pada panglima, tapi panglima dengar arahan isteri dia. Jadi besar lagi isteri dia. Jadi memang ibu-ibu, kadang-kadang kita tengok pembesar-pembesar ni, dia zuhud je, biasa je. Tapi isteri dia, awak ingat saya ni isteri siapa kan? Jadi dia ada act dia tersendiri. Oleh itu kita boleh tengok kadang-kadang ada persatuan-persatuan isteri-isteri, ya. Dan persatuan isteri-isteri ni dia mesti dilayan dengan baiklah oleh rakyat jelata ni. Kalau tidak, menempah tak naik pangkat lah ya untuk tahun tersebut. Jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, bayangkan
bagaimana situasi Sayyidatina Aisyah. Dia tak cari, dia tak hairan pun dengan kekayaan dan kemewahan. Dan miskin tadi sangat biasa untuk diri dia, dia tak rasa susah. Dia sentiasa menjaga kemuliaan dirinya, bahkan ke bawah tu baris ketiga, sehingga dunia pada pandangannya adalah rendah nilai dia. Datang dan pergi dunia tak sekali-kali dihiraukan. Dia tak masuk di dalam hati dia. Dunia ni tak masuk dekat dalam hati dia yang boleh membuatkan dia gembira ataupun boleh membuatkan dia sedih. Tak masuk. Dia merupakan sebaik-baik isteri yang amat prihatin dan bijak, memanfaatkan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia prihatin. Sayyidatina Aisyah seorang yang cerdik dan sangat prihatin. So nak jadi seorang isteri, lagi-lagi menjadi seorang isteri, seorang yang hebat, kita tak boleh mengambil sesuatu tu atas sambil-sambil sahaja. Tapi isteri menjadi tunggang kepada perjuangan suami, juga kena jadi isteri yang peka terhadap perubahan yang berlaku lah. Ya? Apa yang Nabi perlu, apa yang Islam perlu, sangat prihatin. Dan dia menggunakan masa dia, umur dia, waktu tu umur dia muda, ya? Sehingga dia menguasai berbagai ilmu dan memiliki kefasihan bertutur yang menjadikannya sebagai guru kepada para sahabat Nabi yang lain. So sahabat Nabi lain ni kebanyakannya lelaki, tetapi mereka masih memerlukan wanita, yang mana wanita tadi tu adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jadikan Sayyidatina Aisyah sebagai rujukan, sebagai kita kata sumber sandaran kalau mereka tidak faham tentang hadis, tentang sunnah dan permasalahan fiqh. So ibu-ibu sampai sini kita nak masuk kepada yang kedua tadi, bagaimana jiwa yang besar, suka menderma, pentingkan orang lain. Dan sekarang kita nak tengok ketinggian ilmu dia, ilmu Sayyidatina Aisyah. Az-Zuhri berkata, seandainya ilmu semua wanita itu disatukan lalu dibandingkan dengan ilmu Sayyidatina Aisyah, tentulah ilmu Sayyidatina Aisyah lebih utama daripada ilmu mereka. Ya, semua, bayangkan nak kata dia banyak ni ilmu Sayyidatina Aisyah. Ya, semua wanita ini ilmunya digabungkan, nak banding dengan seorang. Nak banding dengan seorang yang kita katakan muda umur dia, usianya muda, ya, dia bersama dengan Rasulullah dan sebagainya, tapi kalah semua wanita, ilmu wanita yang lain, tapi menang Sayyidatina Aisyah. Buktinya di mana? Jom kita tengok ibu-ibu. Hisham bin Urwah meriwayatkan daripada ayahnya, dia berkata, sesungguhnya aku banyak belajar daripada Aisyah. Belum pernah aku melihat seorang pun yang lebih pandai daripada Aisyah tentang ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan, hukum fardu dan sunat, syair, permasalahan yang ditanyakan kepadanya, hari-hari yang digunakan di tanah Arab, nasab, hukum serta perubatan. Ada berapa banyak ilmu tu ibu-ibu? Okey, boleh buat bagi nombor dulu. Ayat-ayat Al-Quran yang sudah diturunkan. Okey, so bila ayat-ayat Quran yang sudah diturunkan pada hari ini, kita namakan dia sebagai ilmu ulumul Quran. Ilmu ulum Al-Quran. Ulum tu jamak kepada ilmu lah, ilmu ain lam mim. Tapi bila jamak dia jadi ilmu, jadi ulum. Ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran. So apa sahaja? Contoh ilmu tafsir. Kita belajar ilmu nasakh
dan mansukh. Ada ayat Quran yang dihapuskan kan? Ada hukum yang dihapuskan. Ini nasakh wa mansukh. Ilmu ibu-ibu pernah tengok asbab nuzul? Kan? Ada kat Quran, ada bawah tulis kat asbab nuzul. Itu pun salah satu pada ilmu ulumul Quran. So Aisyah sangat pakar. Tanya je lah, ini ayat ni turun bila? Apa maksud ayat ni? Ayat ni kepada siapa asal dia diturunkan, asbab nuzulnya? Apa sebenarnya yang kita nak belajar, kita nak faham pada ayat ni? Tanyalah pada Sayyidatina Aisyah. Semua dia tahu. Subhanallah. Nombor satu kan, daripada hadis ni, nombor satu ilmu ulum Quran. Baik. Nombor dua, tulis nombor dua, pada hukum fardu dan sunnah. Ni ilmu apa ni ibu? Kalau hukum fiqh, dia tahu pasal syariat ataupun fiqh. Syariat Islamiah yang berkait dengan ahkam syari'iyah, hukum sunat ke, makruh, haram, wajib, semua itu dalam tangan dia. Tahu dia. So mereka akan merujuk. Kalau mereka tak faham ni hukum dia apa ya, mereka akan rujuk kepada Sayyidatina Aisyah, pakar. Pada hari ini kita sebut dia pakar lah ya. Memang dia expert, sungguh doktor pakar di dalam bidang fiqh ataupun syariah, hukum-hukum. Baik. Nombor tiga, syair. Syair ni bidang apa ibu? Kalau sekarang ni kita panggil bidang apa syair? Sastra boleh juga, dan sastra tu di bawah bahasa. Di bawah bahasa. Kalau di universiti dia panggil Fakulti Bahasa dan Kesusastraan. Setiap kaum ya, setiap kaum lah kita sebut ya, kaum itu mesti dia ada bahasa dia. Kalau bahasa dia, kita mengkaji bahasa dia, maka sebenarnya kita sedang kaji apa khazanah yang ada pada kaum tersebut. Kekuatan satu kaum itu dengan bahasa dia. Contoh nak tahu orang Melayu ni macam mana, kena rujuklah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Mereka ada kekuatan ya? Apa kekuatan orang Melayu? Apa kekuatan masyarakat Melayu ni yang daripada dulu dikumpulkan melalui apa? Bahan-bahan yang ditinggalkan, melalui syair ke, pantun ke, ya, puisi ke, sajak ke, itu kekuatan kita. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan masyarakat Arab nak tahu bagaimana adat dia, resam masyarakat Arab, dia kena pakai syair. Kerana dalam syair itu ada semua rekod tentang masyarakat Arab. Dan Sayyidatina Aisyah nombor 1 tentang syair. Subhanallah. Saya bukan orang bahasa ibu. Sebab kalau nak menghafal puisi Arab tu, ya Allah, bukan main susah. Tapi saya suka dekatlah hati saya dengan bahasa Melayu lah ya. Maksudnya kalau nak suruh saya tulis syair, bolehlah. Kalau nak suruh saya menyampaikan deklamasi sajak, saya boleh menjiwai. Saya pernah bersama dengan penyair tahun 90-an dulu. Ya Allah, diorang punya bahasa saya rasa meremah bulu romba. Duduk dalam program diorang sebut bahasa-bahasa dia tu, memang saya tak jumpalah pada anak-anak muda zaman sekarang. Dia punya bicara dia tu, dia cakap tu sedap ya. Cakap dia tu, bahasa dia seni ya, pada setiap kalam. Buku-buku mereka, penyair-penyair ni luar biasa. Jadi dia sajalah suruh ustazah, kita dalam syair dia kata ada namanya syair tasawuf, syair sufi. Dia kata kalau kami orang bahasa ni sampaikan, dia sampai ustazah, tapi dari sudut seni. Tapi kami tak dengar dari sudut tasawuf tu. Syair tu disampaikan dengan orang yang bidang lah dalam hal itu. Jadi bila saya cakap saya tak pandai, tapi saya suka, jadi saya pun sampaikan. Dia kata berhemah bulu begitu kan, dia kata subhanallah, bahasa bukan main-main. Bahasa adalah kekuatan kita.
Dan Sayyidatina Aisyah, dia tak mampu untuk menjadi orang yang faqih kecuali dia pakar bahasa Arab. Ibu-ibu nak tengok syarat seseorang tu nak jadi mufti. Setiap negeri kita ada mufti kan? Mufti tak boleh jadi mufti kalau tak pandai bahasa Arab. Sebab rujukan agama ini adalah daripada Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Kitab-kitab rujukan juga yang muktabar semua dalam bahasa Arab. Jadi mesti kena pakar. So Sayyidatina Aisyah dari sudut bahasa, ibu-ibu bagi nombor 3. Ya? Pada syair tu nombor 3. Baik. Seterusnya permasalahan yang ditanyakan kepadanya. Apa tu maksudnya? Bidang apa tu permasalahan yang ditanyakan kepadanya? Bidang ifta ataupun fatwa. Okey. Syariat ni satu benda ibu-ibu, syariat ni satu benda, satu ilmu. Tapi bidang fatwa satu ilmu lain. Orang nak jadi mufti, dia kena pakar ilmu syariah dan dia kena pakar juga syarat-syarat untuk mengeluarkan fatwa. Yang mana fatwa, dia keluar mesti kena faham apa keadaan setempat. Kita orang Johor ataupun orang Johor, orang Malaysia lah senang kata, orang Malaysia datang orang Yaman dekat Malaysia, dia kata, oh, ini semua haram ni belaka tak pakai niqab. Sebab dekat Yaman, terutama dekat Tarim, Hadramaut, mereka wajib fatwanya wajib pakai niqab. Jadi boleh tak kalau fatwa sana bawa kat Malaysia habis kita haram semua? Boleh tak ibu-ibu? Tak boleh lah. Sebab fatwa mesti mengikut kepada situasi ataupun adat setempat. Kadang ada tak kalam ataupun pendapat dalam mazhab Syafi'i yang kata tidak wajib? Ada. Sebab kita dalam salat pun boleh dibuka muka dan tapak tangan. Maksudnya dari sudut fatwa, iaitu kena faham keadaan setempat, Sayyidatina Aisyah sangat pakar. Kerana apa? Dia akan merujuk kepada hukum yang ada dan dia akan lihat apa yang paling sesuai untuk tempat tersebut. Ini fatwa. Ataupun fatwa, apa yang ditanya tak ada dekat dalam syariat. Dia akan datang untuk membandingkan hukum yang sudah ada dengan hukum yang belum ada hukum lagi. Di sana juga satu kemahiran yang sangat luar biasalah daripada seorang yang menjadi mufti. Baik. Itu nombor 4. Nombor 5 ibu-ibu, yang hari-hari yang digunakan di tanah Arab. Ini nombor 5. Okey. Nombor 5 ni apa? Siapa boleh tahu dalam bidang apa di nombor 5? Bidang apa Kak Ju? Muamalat. Okey. Ada pendapat lain? Sikit lagi. Urusan harian. Apa? Pengurusan harian. Pengurusan harian. Pengurusan. Apa? Akak turunkan sikit, tak dengar. Perubatan belum lagi. Perubatan tak sampai lagi. Perubatan bawah tu. Muamalah. Sikit lagi yang lain. Saya macam tak dengar je tu, tapi tak apa-apa nak. Tak tahu terkeluar ataupun yang saya dengar tu dalam hati ibu-ibu katanya. Okey. Ini adalah ilmu apa? Ilmu hari-hari yang digunakan di tanah Arab ialah ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Cuma terjemahan tu memang ke laut habislah. Bukan hari-hari yang telah digunakan. Hari-hari yang telah berjalan di tanah Arab. So hari-hari yang telah berlalu. Jadi bila hari-hari yang telah berlalu kan menjadi sejarah. Sayyidatina Aisyah pakar tentang sejarah. Saya cerita sikit ibu-ibu, dulu saya pun sama tak suka sejarah. Masa kecil-kecil lah belajar sejarah Melayu, belajar sejarah apa, kertas 2, SPM, sejarah Asia Tenggara, ngantuk belajar sejarah. Subhanallah ibu-ibu, bila saya makin dewasa, bila makin matang, makin banyak jumpa orang, makin banyak tanggungjawab dalam hidup dan makin jumpa para guru, saya tengok para guru sangat hebat
tentang sejarah. Guru-guru kami, sejarah tu kalau sebut tanya tu memang dia akan tahu di mana. Contoh Syekh Ali Jumaah tentang Mesir itu sendiri, dia adalah guru, dia adalah mufti di Mesir, bekas mufti di Mesir. Dia sangat pakar tentang apa yang berlaku di Mesir dan sangat tahu sejarah di Mesir. Jadi saya pun makin lama saya suka, makin lama kita tengok. Bila kita tengok dalam Quran, Allah paksa kita, suruh kita hadam sejarah. Sebab dalam Quran ada 3 cerita, 3 bentuk fasa. Satu, fasa sebelum Nabi lahir, betul tak? Sebelum Nabi lahir, semua ni kita sebut sebagai fasa umat sebelumnya. Adakah Allah cerita? Allah cerita macam-macam daripada zaman Nabi Adam sampailah Nabi Isa alaihissalam. Allah paksa kita baca sejarah. Dan ayat itu bukan tersusul. Okey, satu surah je, surah Al-Anbiya aja cerita pasal sejarah. Surah lain tak ada cerita pasal sejarah. Tak kan? Kita akan sentiasa nak kata orang yang meninggalkan sejarah, dia sedang menempah bahaya dalam hidup. Tata cara Quran ajar kita, ibu-ibu. Ni Syekh Ramadan Al-Buti dia kata. Pendidikan kita, saya semangat semacam lah hari ni, ibu-ibu, Masya Allah. Saya cerita macam-macam ni. Tapi okey ibu-ibu ya. Masya Allah. Syekh Ramadan Al-Buti cerita, dia yang penyebab sampai dia dibunuh di dalam majlis ilmu. Kenapa orang marah sangat dengan dia? Sebab dia mencari sesuatu yang umat Islam ada, tetapi umat Islam tak nampak. Sebab tu orang bunuh. Antara buah-buah fikiran dia yang sangat-sangat luar biasa, dia kata kita punya sistem pendidikan tidak mengambil sistem bagaimana acuan Al-Quran. Allahu Akbar. Saya kata macam mana tu kan? Al-Quran mengajar kita untuk melihat. Memang kita nak fikir masa hadapan, tapi Al-Quran kadang-kadang sebahagian pada ayat, sebahagian pada bacaan akan menyebabkan kita suruh tengok belakang. Kenapa kita kena tengok belakang? Sebab kita tak nak buat kesalahan yang sama. Siapa yang hanya pandang depan saja, bawa kereta, tengok depan, tak nak tengok cermin, pandang sisi dan cermin pandang belakang, jawabnya mungkin langgar motor yang akan keluar dekat belakang anda. Mungkin tak nampak, belakang tu dah dekat sangat, dah tu lori dekat kita, kita pun berhenti tiba-tiba. Mungkin akan berlaku kemudaratan. Tapi siapa pandang belakang kerling sekali-sekala, insya-Allah dia selamat. Depan penting, tapi belakang bukan tidak penting. Jadi siapa yang melihat sejarah, dia tidak akan jatuh pada kesalahan yang sama. Jadi dia pun, ibu-ibu, kita akan berjalan. Ya, kita berjalan ke depan, tetapi dengan hati-hati. Kita berjalan dengan berwaspada. Maka nak jadi, pendidikan kita nak jadi berjaya, cemerlang, jangan putuskan sejarah ataupun jadikan sejarah itu terhad sebagai satu mata pelajaran ataupun tidak masuk mengambil ibrah daripada sejarah dalam kehidupan kita. Sepatutnya kita letak nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sejarah sangat penting. Akhirnya bila saya tengok begitu, ya Allah, saya sangat cinta kepada sejarah. Keluarlah buku kedua saya, buku tentang sejarah kisah Nabi-Nabi. Saya rasa, ya Allah, Tuhanku, ruginya aku, kan? Rasa macam tak suka sejarah. Bukan tak suka, dia ngantuk tu kan. Saya sangat suka kepada sejarah. Dan ibu-ibu, dia tanya dekat ustaz, kenapa sejarah itu penting? Kenapa? Macam mana Syekh ni boleh hebat sangat sejarah? Sebab orang nak menjadi ulama, dia mesti kena hafal ataupun pakar sejarah. So saya tanya ibu-ibu lah, ni kawasan kita nama apa? Batu. Kenapa nama kampung Batu? Sebab banyak batu. Ada sungai batu. Tu mungkin sesuai kot jawapannya. Ada sungai batu. Dan kita mesti tahu. Contoh tak ingat saya dekat mana tak.
ada seorang ulama Indonesia datang ke Malaysia. Saya tak ingat dia ceramah dekat tempat mana. Dia datang, dia yang ceritakan sejarah tu kepada orang kampung ni. Orang kampung, orang kampung pula. Dia yang datang tu. Sebab bila kata ulama, dia memang akan cakna pada kenapa berlaku nama ni. Tempat ni dulu tempat apa? Ya Allah ya Tuhan, saya kata aku kena menanamkan cinta sejarah pada diri generasi. Saya ajak anak-anak sebab buku tunjuk Nabi tu memang lebih kepada nak meraihkan bukan kanak-kanak lah, orang muda. Sebab kita buat infografi, kita buat video, scan je keluar video tentang kisah Nabi Hud alaihissalam, keluar kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, nak meraihkan mereka, tulisan besar warna-warni nak meraihkan mereka. Dan kami sekarang ni alhamdulillah, ibu alhamdulillah, kita buka infak sebenarnya buku tu. Buka infak dan kemudian kita hantar ke sekolah-sekolah, kita letak dekat perpustakaan sekolah-sekolah. So jadi anak-anak ni boleh datang ke perpustakaan, dia boleh baca sesuatu bacaan yang sebab kalau dalam buku pendidikan Islam sikit sangat cerita pasal sejarah tu. Sikit sangat, alah secongkit atas tu je kan. Jadi kita nak biar dia orang duduk hidup di dalam sirah Nabi, dalam sejarah. Dan inilah yang kita sebutkan pentingnya sejarah tersebut. Sayyidatina Aisyah sangat power dalam sejarah. Jom, nombor berapa tak sejarah tu ibu-ibu? 5. Okay. Seterusnya nasab. Nasab ini dia suatu keturunan lah, maksud nasab ni keturunan. Dan nasab akan membawa seseorang itu menyedari di manakah kita berada. Orang Arab sangat menjaga nasabnya, sehingga mereka hafal daripada sekarang sampailah kepada nasab dia. Contoh kalau ustaz, sebab daripada Abbasiyah, daripada keluarga Abbasiyah, mereka hafal. Saya pun suruh anak saya hafal, tapi baru hafal nama sajalah kan, tak sampai baca ustaz lagi. Bagaimana nasab Sayyidina Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihafal orang sampai keturunan yang ke-20. Sebab apa? Dijaga. Ya. Kita nombor 4 dah tak tahu dah. Nurul Hidayah binti Kamaruddin Kamaruddin bin Rawiyan bin Haji Taib. Atas tu tak tahu dah. Keempat dah habis, dah hilang dah. Nasab mesti dihafal, dipelihara, dijaga. Ya. Baik. Seterusnya ibu-ibu, hukum serta perubatan. Hukum-hukum ni samalah macam tadi, hukum-hukum yang berkait dengan apa sahaja yang ada yang di hadapan mata kita. Dan yang ke berapa? Last kali tu 7 ke 8? 7 ya. Yang ke-7 ialah perubatan. Baik. Apabila Hisham bin Urwah dengar pasal perubatan tu, perubatan ni maksudnya macam kedoktoran lah ibu-ibu ya, dia pun tanya, perubatan kan? Pelik juga ni Sayyidatina Aisyah tahu pasal perubatan. Aisyah menjawab, aku sakit lalu aku ubati dengan sesuatu. Ada orang lain juga sakit, maka diubati dengan sesuatu. Dan aku juga mendengar daripada orang ramai, sebahagian mereka mengubati sebahagian yang lain, sehingga aku mengubat, mengetahui dan menghafalnya. Okay. Perubatan ini suatu sektor di dalam kehidupan kita yang kita tak boleh nafikan, sangat penting. Sangat-sangat penting. 3 benda kalam hikmah ni lah ya. Quote dia kata, kalau kamu hilang duit, kamu hilang harta, kamu tidak hilang apa-apa. When you lose money, you lose nothing. When you lose your health, apabila kamu hilang kesihatan, you lose apa orang kata half of your life. Kamu hilang separuh daripada hidup kamu. When you lose attitude, you
Apa maksudnya? Apabila kamu hilang akhlak ataupun kamu hilang akhlak, you lose everything. Nampak tak tu? Lagi sekali lagi kita ulang balik. Sebab dia bahasa Inggeris kan, dia tergeliat sikit lidah. Quote ni dalam bahasa Inggeris. When you lose money, you lose nothing. Money, you lose nothing. When you lose your health, apabila awak hilang kesihatan, you lose half of your life. When you lose attitude ataupun akhlak, you lose everything. Ibu-ibu, saya nak bagi tahu bahawa kesihatan suatu perkara yang sangat penting. Sangat. When you lose your health, you lose half of your life. Kita telah hilang separuh. Abang, adik belakang bang? Adik kat luar. Takut Abi tak ada. Dia nak pergi toilet. Abang pergi toilet. Dia nak kencing kok rasa. Keluar. Abang keluar ikut sini lah. Abi tak masuk pun. Oh, Abi ada. Okey. Baik. Okey, alhamdulillah. When you lose attitude. Apabila awak hilang, when you lose attitude, you lose everything. So akhlak tu paling penting. Akhlak adalah suatu benda yang paling penting. Sebab tu dalam kita mencontohi diri Nabi, yang kita contoh apa? Akhlak dia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Surah Al-Qalam, ibu-ibu, adalah surah kedua yang diturunkan selepas surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai ayat 5 adalah surah pertama. Kemudian surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam, Allah SWT kali pertama memuji Nabi. Dan yang Allah puji, kalau Allah puji wajah boleh juga tak? Sebab wajah Nabi memang cantik. Kalau Allah nak puji keturunan boleh, sebab keturunan Nabi memang indah. Keturunan yang baik-baik, VIP, yang salihah, yang hebat. Kalau Allah nak puji apa? Allah nak puji semua benda, semua layak. Tapi Allah puji akhlak. Sebab Allah nak bagi tahu kepada manusia yang akhlak tu kamu kena tiru. Sebab kalau kamu tiru akhlak Nabi, kamu akan jadi orang yang hebat. Kamu nak tiru wajah Nabi, tak boleh. Kamu nak tiru keturunan Nabi. Kalau keluar daripada hidung pesek jugalah ibu-ibu. Kalau keluar daripada perut mak, Cina jugalah ibu-ibu, tak boleh nak tukar. Tapi akhlak sesuatu yang kita boleh usahakan, boleh diperbaiki. Akhlak kita nak usaha, nak buat macam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, perubatan ataupun kesihatan, kita namakan di Malaysia Kementerian Kesihatan. Jadi kesihatan adalah suatu perkara yang sangat penting. Sebab tu bila berlaku pandemik hari tu, ya betul nak jaga kesihatan, tapi dia ada kita kata keseimbangan. Sebab tu kesihatan akan melibatkan kemajuan suatu masyarakat ataupun satu generasi yang sangat besar. Orang nak rosakkan kita, dia akan rosakkan kesihatan kita ni. Dia akan rosakkan kesihatan kita. Jadi kita, orang dulu-dulu banyak petua, betul tak? Kenapa petua tu? Sebab tahu siapa yang mengumpul ataupun cakna pada kesihatan ataupun betul-betul nak jadi baik, nak jadi sihat, perut tak sakit. Kalau perut sakit nak buat macam mana, kalau kepala sakit buat macam mana. Ini adalah khazanah yang penting. Kenapa? Dia melibatkan diri. Nak jaga diri, mesti kena jaga kesihatan. Sayyidatina Aisyah, dia belajar dari pengalaman. Macam mana dia boleh jadi orang yang kita kata pakar dalam bidang perubatan? Dia observe. Ini sifat yang kita nak belajar pada Sayyidatina Aisyah. Dia observe ataupun dia memerhati, dalam istilah Melayunya lah. Dia menjadi pemerhati. Oh, waktu aku sakit, contoh aku sakit perut. Aku sakit perut, cara untuk baik sakit perut ialah
makan dan minum, kerana dia akan keluar menjadi najis. So yang sakit perut tadi baru boleh keluar. Sebab tu orang cirit-mirit, doktor akan kata suruh dia minum banyak supaya tak dehydrated, dan kalau boleh makan, nanti dia akan keluar. Kalau tidak, makin angin, dah lah ada kuman kan, makin angin masuk. Melalui pengalaman yang Sayyidatina Aisyah belajar mengalami sendiri, dia jadikan dia sebagai satu, macam ni, kalau ubat macam ni dapat macam ni. Dengar pula orang lain sakit, kalau sakit macam ni, ubat macam ni. So dia jadikan dia suatu perkara yang boleh menjadi rujukan, yang menjadi masyhur, orang ramai. Kalau sakit macam ni memang orang akan ambil macam ni. Dijadikan suatu khazanah perubatan, dan akhirnya bila orang sakit, orang tanya ke Sayyidatina Aisyah juga, aku sakit kepala ni macam mana nak buat? Macam tu ibu-ibu. Subhanallah. Jadi kita sebagai ibu-ibu, kita perlu doktor, dan kita juga kena jadi doktor. Kita juga kena jadi seorang ibu yang ada pengalaman dengan dengan observation kita. Contoh, apa yang saya nampak daripada COVID sendirilah ibu-ibu. Ibu-ibu ada idea. Kalau orang kena COVID, apa yang kena buat? Kena vaksin. Vaksin tu untuk halang je kan. Kalau dia dah kena COVID, ataupun selepas vaksin kena COVID juga. Apa? Aspirin. Aspirin. Asingkan diri. Okey, Masya Allah, asingkan diri. Saya rasa asingkan diri bukan perubatan, asingkan diri untuk pencegahan. Cegah orang lain pula kena. Tapi dia bukan perubatan. Perubatan ni maksudnya macam ni kita ubati. Minum? Tengok simptom. Minum air kelapa. Ya? Okey. Minum apa? Max. Vicks. Apa? Max apa? Yang warna merah, masam-masam sikit. Dia sebut macam kedai Arab. Apa namanya? Vax? SUMAX. Ni apa tu nama dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gam Arab. Arabic gum. Arabic gum, ya. Masya Allah. Tu mesti pengalaman tu. Dah ada orang yang kena dimakan itu kan. Dia boleh masuk dalam air. Gam Arab tu masuk dalam air ataupun makan masuk dalam mulut kan. Baik. Saya punya pemerhatian ibu-ibu, saya kongsi dengan ibu-ibu lah pemerhatian saya. Ubat COVID, ubatnya maksudnya macam mana kita nak sembuh pada COVID? Makan dan minum. Sebab dia kena sama macam mana influenza, COVID dengan dengue. Kalau ibu-ibu tengok, observe betul-betul, keadaannya lebih kurang simptomnya. Panas dia lebih kadang-kadang sampai 40. Dengue pun sama. Dengue tangkap kepala, ya Allah sakit sangat. Sama COVID pun dia tangkap kepala, sakit. Kalau saya sampai tekuk ni, sebab kita ada darah tinggi, dia bukan kepala dia sampai ke sini, tegang je, macam nak pecah rasanya kat sini, nak pembuluh darah tu. Influenza pun sama, demam. Makanlah ubat, dia turun naik balik, dia melonjak balik naik turun macam tu. Sama. Dari sudut sesama teruk, kalau COVID sesama teruk, dia bukan sesama biasa, banyak. Sama influenza, sama juga dengue. Ibu-ibu tiga-tiga ni memang tak ada selera. Potong selera, betul tak? Sebab kuman tu dia kacau kita punya badan, sistem badan. Bila dah tak ada selera, kita pun tak makan lah. Bila tak makan, kita pun lemah. Dah kuman tu ada, kuman tu merajalela lah. Nak potong ibu-ibu, nak bagi kita pulih semula, makan dan minum. Makan. Bila kena paksa diri. Kalau kita tak boleh makan banyak, makan sikit pun tak apa. Subhanallah, melalui makanan dan minuman, apa-apa je makanan dan minuman, dalam itu ada zat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi, dan dia akan lawan kuman yang ada. Siapa yang tak nak makan, tak nak minum, memang boleh mati.
Sebab dia makin lama makin kesihatan dia makin terjejas. Kalau tak boleh, minum. Kalau rasa dah tak boleh sangat makan, tapi memang kena makan. Tak banyak pun tak apa. Apa yang boleh makan masuk dalam mulut. Sebab Allah jadikan setiap makanan dan minuman ni subhanallah. Saya kata subhanallah. Rupanya makanan dan minuman bukan sahaja untuk bagi kita bertenaga, dia bagi ubat pada tubuh badan kita. Subhanallah, subhanallah. Saya COVID 3 kali dah. Influenza, apa yang cerita lah beberapa kali. Sebab anak-anak pergi sekolah influenza ni biasanya dia budak-budak yang mudah kena. Ya, denggi pun dah dua jenis lah, dua jenis denggi ni dia ada banyak jenis. Kalau kita dah kena sekali ni tak akan kena yang biasa, kita akan kena yang jenis lain pula. Pun dah pernah juga saya observe, saya kata oh benda ni dia ada ubat dia. Ubat dia apa? Sebab tu orang suruh makan sup ketam lah, makan apa? Macam tadi minum air kelapa. Yang penting makan dan minum. Itu dia punya tips dia. Baik ibu. Sayyidatina Aisyah, nampak tak gaya ataupun cara dia nak jadi pakar, dia observe, dia memerhati. Sebab tu orang tua-tua kadang-kadang kita sakit, kita telefon mak kan, mak macam mana ni mak? Kan? Contohlah kalau dalam salin ni macam-macam lah kan, angin lah, apalah semua tanya mak. Sebab mak kita biasa observe. Dia tahu, okay, kalau macam ni aku ambil daun ni, kau ambil ni ataupun apalah yang dia ambil Panadol ke dan sebagainya, mak kita tahu. Baik, ibu-ibu kita tengok dia kata dia sakit dan orang lain sakit dan orang ramai sakit, dia record dan hafal perkara tersebut sehingga dia boleh menjadi rujukan. Dalam riwayat lain daripada Amashi, daripada Abu Duha, daripada Masruq Abu Duha berkata, kami pernah bertanya kepada Masruq, apakah Aisyah juga menguasai ilmu faraid? Kita tengok bidang lain. Tadi 7 ni nombor 8 ibu-ibu. Nombor 8 ilmu faraid. Pusaka lah senang kata. Dia menjawab, demi Allah, aku pernah melihat para sahabat Nabi SAW yang lebih tua biasa bertanya kepada Aisyah tentang faraid. Padahal sahabat tu lebih dewasa lagi, tapi mereka pun merujuk kepada Sayyidatina Aisyah bab faraid, bab yang sangat-sangat complicated. Bab faraid ni kalau orang tak cergas ataupun cerdas, dia tak boleh nak menyelesaikan masalah faraid. Baik, selain memiliki berbagai-bagai keutamaan dan kemuliaan, pusat 46 ibu-ibu sekarang kita, Aisyah juga memiliki kekurangan iaitu sifat mudah cemburu. Bahkan dia merupakan isteri Nabi SAW yang paling kuat cemburu. Perasaan cemburu sememangnya merupakan sifat semula jadi yang ada pada diri wanita. Kalau saya ibu-ibu, saya tidak meletakkan cemburu itu adalah kekurangan. Saya mungkin berbeza sedikit dengan penulis kitab inilah. Pada saya cemburu bukan kekurangan. Cemburu ni yang ditulis ni semula jadi. Cemburu adalah fitrah manusia. Orang lelaki pun cemburu. Kalau orang lelaki tak ada cemburu, dia dah jadi masalah. Bagaimana pasangan masyarakat yang bertukar-tukar isteri, sebab dia dah tak ada rasa cemburu. Bagaimana pasangan yang suami orang laga pipi dengan isteri dia. Rasa-rasa kalau suami kita boleh tak ibu-ibu? Jangan nak kata sabar je kan, penampar terus. Sabar, tak ada penampar terus. Isteri aku tu kau laga pipi, tak boleh. Ibu-ibu, cemburu ni suatu keperluan. Kita dengan anak kita cemburu. Tengok anak kita keluar dengan siapa tu, kan? Kita kena ada cemburu. Sebab ini anak kita. Kita kena make sure supaya anak kita ni keluar dengan orang yang betul. Cemburu kena ada. Tapi bagaimana cemburu itu boleh jadi buruk bila cemburu itu cemburu buta. Tak pasal-pasal nak suruh nak marah isteri. Esok awak jangan pergi kerja. Kenapa pula saya jangan pergi kerja bang? Saya nampak awak cakap dengan lelaki tu. Saya cakap hal kerja bang. Saya tak kira. Saya tak suka dengan dia. Macam terus orang tu dia tak suka kan. Kadang-kadang tak pasal-pasal lelaki tu sebab apa orang kata dah satu jabatan dengan dia, kena berurusan dengan dia. Kena penampar pula lelaki. Yang ni cemburu buta.
Baik, kita terus. Namun demikian, perasaan cemburu yang ada pada Aisyah masih berada dalam batasan yang wajar dan sering mendapat bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata cemburu tadi tidak menjadi kekurangan apabila dia tidak melampaui batas. Dia okey kerana dia adalah sifat manusia. Sehingga tidak sampai melampaui batas ataupun menyakitkan isteri-isteri Nabi yang lain. Antara kejadian paling menggelisahkan yang pernah menimpa Sayyidatina Aisyah ialah tuduhan keji yang terkenal dengan sebutan hadis ifki. Hadisul ifki iaitu berita bohong tentang Sayyidatina Aisyah berkedudukan dengan orang lain yang dituduh terhadapnya. Benda tak betul lah tapi dia adalah suatu pembawaan cerita palsu. Walhal diri Aisyah sangat jauh daripada apa yang dituduh itu. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kesucian dirinya. Ingat tak kat depan ibu-ibu boleh tengok muka surat 41. Muka surat 41. Di bawah nama Aisyah tu adalah wanita yang dibersihkan namanya dari langit ke-7. Inilah maksudnya. Maksudnya Sayyidatina Aisyah itu namanya telah tercalar sehingga Nabi SAW tak bercakap dengan Sayyidatina Aisyah. Nabi tak percaya, tapi Nabi terkesan dengan berita tersebut. Sampai dia tak bercakap dengan Aisyah, senyap je. Aisyah terasalah, kenapa Nabi tak cakap dengan aku. Jadi bagaimana perang dingin tersebut, Allah sendiri yang menurunkan ayat Al-Quran untuk membersihkan nama Sayyidatina Aisyah. Ketika Rasulullah SAW ujian yang menimpa, tertinggal yang warna merah tu. Ujian yang menimpa wanita yang amat utama ini merupakan pengajaran berharga bagi setiap wanita, kerana tidak ada wanita di dunia ini yang bebas daripada tuduhan buruk. Satu ibrah lah yang dibagi kepada kita. Macam mana sekalipun kita nak jaga diri kita, kadang ada orang yang sentiasa mencari-cari ruang untuk memburukkan diri kita. Itu tara kita nak jaga. Macam mana pula kalau yang tak jaga? Yang duk berjegit depan telefon, duk bermesra dengan suami orang, lagilah buka ruang. Kalau yang jaga pun ada fitnah. Sebab wanita itu memang fitnah yang Allah uji kepada lelaki. Maka perlu kita terima dan perlu kita lebih berwaspada menjaga ifah ataupun kebaikan diri kita. Ketika Rasulullah SAW sakit sekembalinya dari haji wada dan berasa bahawa ajalnya sudah hampir, setelah dirasai selesai dalam menunaikan amanat dan menyampaikan risalah, baginda pun berkeliling ke rumah isteri-isterinya seperti biasa. Pada waktu membahagi giliran kepada isteri-isterinya itu, baginda sering bertanya, "Di mana aku esok? Di mana aku lusa?" Hal ini mengisyaratkan bahawa baginda ingin segera sampai ke hari giliran Aisyah. Subhanallah. Nabi pun sangat cinta kepada Aisyah. Nabi cinta kepada ayah Aisyah, betul tak ibu? Sahabat yang paling rapat, yang paling dekat dengan diri Nabi. Kahwin pula dengan anak sahabat yang paling dicintai. Memanglah ibu-ibu sangat cinta. Aisyah pula anak dara berkahwin dengan Rasulullah. Aisyah pula Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih, yang meminang Aisyah untuk Nabi. Pilihan Allah. Walaupun ditolak sampai 3 kali, tetap juga Allah tunjukkan gambar Aisyah kepada Rasulullah dalam mimpinya. Maka pilihan Allah Rasulullah sangat sayang. Jadi bila dah bergilir malam, daripada satu rumah ke satu rumah, esok aku kat mana? Lusa aku kat mana? Tertunggu-tunggu bila nak sampai semula ke rumah Aisyah. Para isteri Nabi yang lain pun dapat memahami hal itu dan merelakan Nabi untuk tinggal di rumah isteri di mana tempat yang baginda sukai sepanjang sakit. Bila Nabi balik haji wada, Nabi dah pergi ikut giliran setiap isteri, dan kemudian Nabi sakit, dan waktu Nabi sakit semua isteri redha untuk Nabi duduk di rumah Sayyidatina Aisyah.
Sehingga semua mereka berkata, ya Rasulullah, kami bersedia memberikan giliran kami kepada Aisyah. Detik-detik kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Kita habis sampai 4.20 kan Kak Jo kan? Kat kita 4.20 kan? So sempatlah insya-Allah kita habiskan berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi cantik nanti kita masuk bulan depan, tahun depan lah senang kata ya. Tahun depan nanti anak Sayyidina Umar pula, iaitu Sayyidatina Hafsah. Detik-detik kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah itu pun pindah ke rumah isterinya yang tercinta. Di sana Aisyah dengan setia menjaga dan merawat baginda. Bahkan lantaran cintanya, sakit yang ditanggung Nabi itu rela ditanggung oleh Aisyah dengan dirinya seandainya boleh. Kalau bolehlah Sayyidatina Aisyah menanggung sakit Nabi, dia mahu. Aisyah berkata, aku rela menjadikan diriku, ayahdaku dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah. Tidak lama kemudian Rasulullah pun wafat di pangkuan Aisyah. Rumah yang dipilih untuk Nabi SAW wafat ialah rumah Aisyah. Ya. Subhanallah. Aisyah melukiskan detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah SAW seperti berikut. Rasulullah SAW wafat di rumahku. Pada hari giliranku, baginda bersandar di dadaku. Sebelum baginda wafat, Abdurrahman bin Abu Bakar, yakni saudaraku, datang menemuiku dan membawa siwak. Kemudian Rasulullah melihat siwak tersebut, lantas aku menjangkakan bahawa baginda menginginkannya. Aku minta siwak itu, lalu kukunyah supaya hancur, dan aku memperelokkan sebaiknya sehingga siap untuk digunakan. Siwak ini ibu-ibu keras kayu tu kan. Jadi nak digosok gigi kita, kita perlu lembutkan dahulu depan kayu siwak tersebut. Ha? Kayu siwak, kayu sugi, ya betul. Kayu sugi ataupun siwak. Kenapa kita panggil sugi ya? Tapi memang dipanggil nama sugi ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kayu itu ialah siwak. Kayu itu nama siwak. Jadi bersiwak, bersugi samalah. Cuma kalau dalam zaman sekarang ni, kita boleh juga kita kata bersiwak itu adalah dengan berus kita lah, berus gigi. Sebab sama dia punya functionnya, dia akan menghilangkan bau mulut, dia akan mengembalikan kesegaran, dia akan menajamkan mata ataupun akal kita akan lebih cerna. So jadi dia punya fungsi dia sama. So orang yang suka siwak, insya-Allah dia adalah orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Siapa yang suka siwak sebelum setiap kali solat, ini adalah perkara yang sangat disukai oleh Nabi. Tapi Nabi kata Nabi tidak wajibkan kepada kita untuk siwak, kecuali dia sangat menggalakkan. Kalau tidak, memang kita akan susahlah kewajib. Bagaimana kita wajib untuk wuduk, tapi siwak ni Nabi tidak bebankan. Tapi siapa yang nak buat, sangat dicintai oleh Nabi SAW. Baik. So apa yang Sayyidatina Aisyah buat, dia lembutkan di hujung tu, dikopik dulu. Tamat. Habis bateri ke? Habis bateri. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Tak apalah. Macam tak ada cara. Minta maaf ya. Kita cakap pakai ni lah. Minta maaf yang sedang menonton sekarang ni, bateri dah nak habis. Janji tu saya tak bawa dia punya depan tu. Kita habiskan cepat-cepat. Lalu siwak tu aku berikan kepada Nabi. Baginda pun bersiwak dengan sebaiknya, sehingga belum pernah aku melihat cara bersiwak baginda sebaik itu. Setelah itu baginda bermaksud memberikannya kepadaku kembali, namun tangan baginda lemah. Ya Allah, ibu dah nazak sangat itu. Maksudnya Nabi walaupun dah nazak pun tidak meninggalkan sunnah bersiwak. Ya.
So jadi kita sebagai satu semangat untuk kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, antaranya siwak pun menjadi suatu benda yang sangat dicintai oleh Nabi. Aku pun mendoakan baginda dengan doa yang biasa diucapkan oleh Jibril untuk baginda yang sering dibaca ketika baginda sedang sakit. Allahumma Rabban Nasi. Akan tetapi waktu itu baginda tidak membaca doa tersebut, melainkan baginda mengarahkan matanya ke atas lalu membaca doa Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la iaitu yang menjadi peneman ataupun kumpulkanlah kami di tempat yang tertinggi. Al-A'la itu yang tertinggi, iaitu nama syurga Al-A'la yang paling tinggi darjatnya, iaitu tempat para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Setelah Nabi mengucapkan doa tersebut, barulah baginda wafat. Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Baginda pun wafat. Segala puji bagi Allah yang telah menyatukan air liurku dengan air liur baginda pada hari terakhir baginda di dunia. Tinggi ibu kedudukan Sayyidatina Aisyah. Sangat mulia. Siapa yang dah ziarah? Dah ziarah dah kan? Siapa ziarah, doalah banyak-banyak kan. Ya Allah, kalau minum air Zam-Zam tu, ya Allah, jadikanlah kesalehan yang ada dalam diri Sayyidatina Aisyah tu mengalir dalam diri. Kebaikan yang ada dalam diri Sayyidatina Aisyah tu mengalir dalam diri. Ya, semua apa bidang pun semua sangat cantik ya, pada akhlak Sayyidatina Aisyah. Rasulullah dimakamkan di kamar Aisyah, di tempat baginda wafat. Sepeninggalan Rasulullah, Aisyah banyak menghabiskan waktunya untuk memberikan ta'lim baik kepada kaum lelaki dan kepada wanita di rumahnya, dan banyak berperanan dalam mengukir sejarah Islam sehingga waktu wafat. So Sayyidatina Aisyah sangat-sangat komited dengan ilmu. Apa yang dia dapat daripada Nabi, dia sampaikan kepada sahabat, yang lelaki yang perempuan dia sampaikan. Dan dia tidak habis lagi menyumbang selepas pada Rasulullah wafat. Bukan dia terus lepas semangat, tapi dia terus menabur bakti menjadi mata rantai perjuangan Rasulullah SAW. Sehingga